السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Dream for a day when the Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel dan para penonton yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam forum pada pagi nirmala yang pening lagi ceria ini. Hadirin yang dirahmati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik muda pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Asmat binti Muhammad selaku moderator pada forum hari ini. Jadi sebelum itu, juga saya ingin mengupas tajuk terlebih dahulu bagi semua penonton dan pendengar tahu apakah isu yang ingin ditekankan pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tentang kesedaran masyarakat terhadap pengambilan vaksin COVID-19. Sejak 2 tahun yang lalu, dunia telah digemparkan dengan satu virus yang cepat merebak dan menyebabkan kematian yang banyak, iaitu coronavirus. Coronavirus atau dikenali sebagai COVID-19, penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. Wabak ini menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Simptom-simptom virus ini adalah seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Simptom serius adalah seperti sukar bernafas dan sakit dada yang berlarutan. Kes COVID-19 yang pertama di Malaysia dikenal pasti pada 25 Januari 2020 daripada pelancong Cina yang memasuki Malaysia dari Singapura. Sejak detik itu, carta kes kumulatif COVID-19 Malaysia mula mencanak naik tanpa menoleh ke belakang untuk memperlahankan rentaknya. Walau bagaimanapun, para saintis di seluruh dunia sedang berusaha menghasilkan rawatan terbaik bagi mengembalikan kehidupan pra-pandemik. Antara ciptaan ubat antivirus yang dicipta adalah vaksin, terus berkembang sebagai langkah pencegahan jangkitan COVID-19. Baiklah, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel yang pertama, Datuk Seri Nurul Atikah binti Syafiee, penolong pegawai Jabatan Dakwah JAIB. Selamat datang Datuk Seri, apa khabar? Terima kasih Puan Moderator. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua, iaitu Dr. Wan Afifah Afrina binti Wan ABD Samad dari Hospital Sultanah Nur Zahirah. Selamat datang Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Jadi, kita pergi kepada ahli panel yang ketiga, iaitu Prof. Madya Dr. Asma Adawiyah binti Muhammad Saleh, pensyarah kanan Pusat Pengajian Islam UNISA. Apa khabar Prof? Alhamdulillah, saya sihat, maka saya berada di sini bersama saudari. Salam forum buat semua. Usai perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita pada topik forum kita tentang kesedaran masyarakat dalam pengambilan vaksin. Sidang hadirin yang dirahmati, sejak vaksin diperkenalkan, maka timbul juga persoalan berkaitan pengambilan vaksin. Antaranya ialah apakah hukum pengambilan vaksin COVID-19. Jadi, bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita, iaitu Datuk Seri. Silakan. Terima kasih saudari moderator.
Jadi saya akan memperkenalkanlah berkenaan dengan vaksin. Vaksin ini dihasilkan oleh struktur virus atau bakteria yang telah dimatikan ataupun yang telah dilemahkan, yang mana dia dijadikan sebagai bahan antigen yang berfungsi untuk melawan penyakit dan menguatkan sistem imuniti badan manusia terhadap penyakit-penyakit khusus. Vaksin juga merupakan satu pertahanan dan kekebalan bagi melawan sel-sel kanser ataupun penyakit berjangkit, sama ada kepada manusia ataupun haiwan. Pemberi vaksin ini adalah untuk mencegah dan melindungi tubuh daripada serangan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Jadi Islam ni turut menggalakkan manusia untuk mengambil vaksin sebagai rawatan ataupun ubatan bagi penyakit, kerana setiap penyakit pasti ada penawar yang perlu dicari dan dikaji. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, barang siapa yang makan 7 biji kurma Madinah pada waktu pagi, dia tidak akan terkena pengaruh buruk sihir ataupun racun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi di sini saya akan meneruskan berkenaan dengan hukum pengambilan vaksin COVID-19 tersebut. Jadi menurut daripada Dr. Abdul Rahman Syukur, beliau merupakan salah seorang pendakwah bebas, telah menerangkan bahawa isu penggunaan unsur haram sebagai bahan di dalam vaksin telah lama pun dibincangkan oleh ulama dan para agamawan sejak dahulu lagi. Jadi isu halal atau haram sesuatu vaksin telah pun diterangkan mengikut perspektif Islam dengan menggunakan konsep istihalah dan istihlak. Istihalah merupakan proses semula jadi yang memberikan kesan perubahan hukum, iaitu dari haram bertukar menjadi halal disebabkan oleh berubahnya sifat ataupun zat bahan dari sumber haram tersebut berubah kepada suatu unsur dan sifat yang berlain daripada sebelumnya. Menurut pandangan mazhab Hanafi, hukumnya adalah halal dan suci, dan pendapat mazhab Hanafi ini disokong oleh ulama tersohor iaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Jadi konsep istihalah pula ialah bahan haram yang sedikit bercampur dengan bahan yang suci yang banyak sehingga sifat dan ciri-ciri asal yang terkandung dalam bahan tersebut hilang, maka hukumnya sama seperti konsep istihalah tadi. Jadi Dr. Abdul Rahman Syukur juga menjelaskan berkenaan dengan hukum pengambilan vaksin ini. Jika ada vaksin lain yang lebih suci dan diyakini sumbernya, maka umat Islam tidak dibolehkan mengambil vaksin yang mempunyai unsur haram. Walau bagaimanapun, jika tiada alternatif lain, iaitu tiada vaksin suci dari segi bahannya, maka dibolehkan menggunakan vaksin yang mempunyai unsur haram tersebut. Tetapi mestilah keadaan itu darurat bagi menyelamatkan nyawa. Vaksin COVID-19 tidak mengandungi bahan yang berasaskan babi ataupun lembu, maka vaksin COVID-19 yang ada di negara kita sekarang adalah tiada isu berkaitan dengan halal dan haram vaksin tersebut. Oleh itu, penggunaan vaksin COVID-19 ini adalah harus dan wajib diambil seperti mana yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Keputusan ini telah pun dikeluarkan oleh Mesyuarat Khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI, dan keputusan ini disokong oleh Dr. Muhammad Mursyidi Muhammad Nur, merupakan pensyarakanan Pusat Pengajian Perniagaan Islam Universiti Utara Malaysia UUM. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan yang begitu jelas tentang hukum pengambilan vaksin ini. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, Dr. Afrina, tentang apakah kebaikan atau manfaat pengambilan vaksin COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari moderator. Vaksin adalah sejenis bahan yang dapat mencegah penularan COVID-19 di seluruh dunia. Pengambilan vaksin COVID-19 kini bukan lagi menjadi kehendak bagi individu, tetapi ianya merupakan keperluan yang perlu diutamakan daripada terus mengancam nyawa manusia seluruh dunia. Mutakhir ini, kita dapat lihat kes penularan jangkitan COVID-19 semakin berkurangan dari segi angkanya berbanding dengan sebelumnya yang mencecah ribuan kes sehari. Usaha mengekang penularan COVID-19 dapat dilihat apabila kerajaan memperkenalkan program vaksinasi secara besar-besaran. Di Malaysia, populasi dewasa yang sudah lengkap vaksinasi COVID-19 mencecah 90%, kanak-kanak dan golongan remaja juga
turut diberikan vaksinasi COVID-19. Oleh itu, jelas menunjukkan vaksinasi COVID-19 mampu mengekang penularan wabak daripada terus menggandas dan sebagainya. Terdapat beberapa manfaat dan kebaikan apabila seseorang individu sudah lengkap divaksinasi dengan vaksin COVID-19. Antaranya adalah mereka yang telah lengkap divaksinasi dengan vaksin COVID-19 kurang berisiko untuk mendapat sebarang jangkitan penyakit. Namun begitu, jika individu yang telah divaksin masih berisiko untuk dijangkiti COVID-19, pakar perubatan mengatakan bahawa golongan ini lebih dilindungi. Hal ini disebabkan setiap tubuh manusia yang telah divaksin akan menunjukkan tindak balas imun yang lebih baik terhadap virus berbeza dengan mereka yang belum menerima sebarang vaksinasi. Selain itu, manfaat lain bagi individu yang telah divaksinasi adalah ia mempunyai kesan sampingan yang bersifat kecil dan sementara. Kesan sampingan ini jugalah yang akan menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan dalam diri sesetengah individu untuk menerima vaksin COVID-19. Apa yang mereka dengar dari pelbagai berita palsu dan khabar angin menyebabkan timbulnya sifat ragu-ragu ini terhadap keberkesanan dan keberhasilan vaksin COVID-19. Oleh itu, tidak dinafikan bahawa terdapat segelintir individu yang mengalami kesan sampingan teruk selepas menerima vaksin seperti sakit kepala dan sebagainya. Namun ini menunjukkan bahawa vaksin tersebut berfungsi memberi tindak balas imun yang baik bagi membantu mereka mencegah sebarang jangkitan pada masa hadapan. Seterusnya, sukar jatuh sakit juga merupakan manfaat atau kebaikan bagi mereka yang mengambil vaksinasi COVID-19 berbanding dengan mereka yang tidak divaksin. Buktinya, jika seorang individu mempunyai penyakit dan telah pun divaksin, vaksin COVID-19 mampu menjadikan sesuatu penyakit yang dialami seseorang itu tidak serius atau teruk. Dan ini jelas menunjukkan vaksin COVID-19 mampu memberi impak yang baik kepada penerimanya. Bagi individu yang telah lengkap divaksinasi, kita dapat lihat kadar kematian jangkitan dan kemasukan ke hospital adalah jauh lebih rendah berbanding mereka yang tidak divaksinasi. Di samping itu, antara kebaikan vaksinasi juga adalah mereka sukar untuk menjangkiti orang lain. Kajian telah menunjukkan bahawa individu yang telah lengkap divaksinasi mempunyai peratusan yang sangat rendah untuk menyebarkan virus COVID-19 kepada individu lain. Dapat dinyatakan bahawa vaksinasi COVID-19 bukan sahaja mampu melindungi diri kita sendiri, tetapi ia juga mampu melindungi masyarakat dan orang yang tersayang seperti ahli keluarga dan sebagainya. Impaknya apabila sebahagian besar masyarakat di Malaysia khususnya dan masyarakat di seluruh dunia umumnya telah divaksinasi, mereka akan dilindungi daripada mendapat sebarang jangkitan penyakit. Sebaliknya, golongan yang mempunyai tahap imun yang rendah seperti warga emas yang mempunyai sejarah penyakit kronik sangat terdedah dengan serangan virus COVID-19. Oleh itu, sebagai seorang yang bertanggungjawab, kita perlulah segera mendapatkan vaksin COVID-19 bagi melindungi golongan berpenyakit kronik yang mesti dilindungi daripada mendapat jangkitan COVID-19. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung kebaikan atau manfaat pengambilan vaksin COVID-19. Saya yakin dengan jawapan yang diberikan dapat mengubah persepsi masyarakat yang sebelum ini. Hanya mendengar berita angin yang negatif tentang vaksin dapat dibendung kerana manfaatnya ada untuk orang lain juga. Oleh itu, soalan seterusnya kepada ahli panel ketiga, apakah nasihat daripada Prof kepada masyarakat tentang bagaimana mereka hendak menyaring maklumat yang diperolehi supaya mereka ni dapat maklumat yang tepat, betul dan paling penting dapat menyelamatkan diri daripada terjerumus lembah bahaya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Terima kasih kepada puan moderator, ahli-ahli panel yang dihormati, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh
Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam era serba moden berteknologi tinggi kini, berita dapat tersebar dengan begitu cepat sekali melalui media-media sosial yang ada seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok dan banyak lagi. Oleh itu, Islam mengajar kita supaya tabayyun dan tasabut, yakni kita selidik dahulu dan pastikan berita yang kita perolehi. Isunya, adakah maklumat yang kita diperolehi itu mampu disaring kebenarannya? Jika perkhabaran itu merupakan satu kebenaran, maka ia adalah baik bagi penerima. Namun, jika ia adalah sebaliknya, maka pasti ia mengundang kepada permusuhan dan perselisihan. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadini. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seseorang yang fasik yang membawa sesuatu berita, membawa satu perkhabaran, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya. Supaya apa? Supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara-perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Perkataan tabayun berasal daripada bahasa Arab sebenarnya yang bermaksud mensabitkan dan menyemak asas kebenarannya. Jadi sebarang maklumat dan berita yang diterima seharusnya kita teliti terlebih dahulu kebenarannya agar tidak terjerumus dalam kancah fitnah. Imam Asy-Syaukani berkata, yang dimaksudkan dengan tabayun adalah memeriksa dengan teliti, dan yang dimaksudkan dengan tasabut adalah berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, tidak tergepah-gepah melihat dengan keilmuan yang dalam terhadap sebuah peristiwa dan kabar yang datang sampai menjadi jelas dan terang baginya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi ya, tabayun dan tasabut merupakan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlak para anbiya. Di sini saya ingin tekankan kepada pihak-pihak yang sering memomokkan bahawa kandungan vaksin adalah diperbuat daripada DNA khinzir ataupun vaksin merupakan konspirasi ya, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang tidak berasas ini telah disebarkan, telah dimomokkan kepada masyarakat supaya dapat mempengaruhi orang ramai untuk menolak vaksin COVID-19 ini. Supaya mencontohi akhlak-akhlak para anbiya sebelum menyampaikan sesuatu berita, yakni mengamalkan tabayun dan tasabut terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat beberapa garis panduan dalam penerimaan sesuatu berita yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Pertamanya adalah perlu meminta bukti terlebih dahulu, sebagaimana kisah seorang pemuda yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya disucikan daripada perbuatan zina, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bertubi-tubi bertanyakan soalan agar tidak menjadi fitnah kepada pemuda tadi. Yang kedua adalah kembali kepada pihak yang berautoriti sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah An-Nahl ayat yang ke-43. Yang ketiga adalah perlu berfikir terlebih dahulu apakah akibat yang kita dapat sekiranya kita sebarkan perkara-perkara dusta. Ingat, pesanan KKM tidak pasti, jangan kongsi. Maka inilah perkara yang perlu kita lakukan sekiranya dapat sesuatu berita atau khabar. Terima kasih saudari Prof atas jawapan sebentar tadi.
Jadi kita dapat lihat dan simpulkan daripada jawapan yang diberikan. Baiklah, kita teruskan lagi bual bicara kita. Saya tertarik dengan pendapat semua ahli panel kita tentang kesedaran masyarakat dalam pengambilan vaksin ini. Yang pasti ahli-ahli panel kita ni telah bertindak sebagai individu yang sudah mengambil vaksin. Bukan begitu ahli panel kita sekalian? Ya, sudah pasti saudari. Jadi, seperti mana yang kita tahu, kerajaan kita telah memperkenalkan vaksin. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat memandang vaksin ini sebagai isu besar. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit berkenaan isu yang berlaku di Malaysia yang berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Terdapat setengah individu yang merasakan bahawa vaksin COVID-19 ini tidak selamat dan tidak berkesan bagi mencegah penyakit coronavirus. Selain itu, terdapat juga dalam kalangan masyarakat yang menyebarkan maklumat palsu di media sosial sehingga berlakunya perdebatan antara masyarakat yang tidak terkawal. Hal ini telah menyebabkan munculnya individu yang was-was dengan keberkesanan vaksin COVID-19 sekaligus mereka menolak pengambilan vaksin. Akhirnya menyebabkan pujuk pula golongan anti-vaksin. Golongan anti-vaksin ini telah pun menghasut masyarakat dengan memberi komen di media sosial dalam web rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sehingga menimbulkan keraguan tentang vaksin tersebut. Jadi isu seterusnya adalah berkaitan dengan kemelut politik yang melanda negara Malaysia yang mendorong salah faham masyarakat tentang vaksin COVID-19 sehingga ada yang mengatakan bahawa pandemik ini telah lama dirancang dan menggunakan vaksin ini sebagai rawatan umat Islam untuk melawan penyakit. Isu yang terakhir adalah terdapat juga pertikaian dan komentar daripada masyarakat Malaysia berkenaan dengan halal dan haram terhadap vaksin COVID-19 tersebut. Isu halal dan haram adalah berkaitan dengan kandungan yang digunakan bagi menghasilkan vaksin tersebut. Ada yang mengatakan kandungan vaksin tersebut menggunakan sumber yang haram seperti DNA babi. Hal ini menyebabkan mereka membuat kesimpulan dan jawapan sendiri bahawa pengambilan vaksin COVID-19 adalah haram dan tidak sah kerana ada bahan terlarang dalam bahan vaksin tersebut. Saudari moderator, izinkan saya menyuarakan buah fikiran tambahan berdasarkan ulasan Datuk Seri tadi. Silakan doktor. Terima kasih saudari moderator. Bahayanya virus COVID-19 adalah kerana ia merupakan sejenis penyakit atau wabak yang bersifat umum dan merebak dengan cepat dan pantas sehingga tersebarnya ia ke seluruh dunia. Lantaran itu, ia digelar sebagai wabak pandemik. Selain itu, virus COVID-19 akan menambahkan risiko penyakit yang sedia ada sehingga mengancam nyawa yang akhirnya membawa kepada kematian. Sehubungan dengan itu, wabak ini juga turut menghentikan seluruh pergerakan kehidupan manusia dalam semua sektor seperti sektor pekerjaan, perniagaan, pelancongan dan banyak lagi. Aktiviti ibadat di masjid dan surau bagi umat Islam terpaksa ditukar mengikut norma baharu dan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Konklusinya, harus diingatkan bahawa setiap penyakit di atas muka bumi ini ada penawarnya tersendiri. Hal ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan Muslim. Likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idnillahi azza wa jalla. Maksudnya, setiap penyakit mempunyai penawar. Apabila penawar menepati penyakit tersebut, nescaya akan sembuh dengan izin Allah. Oleh itu, daripada hadis ini jelas menunjukkan bahawa setiap jenis penyakit ada penawarnya tersendiri. Usaha pihak kerajaan yang efektif dilihat apabila berjaya memperkenalkan program vaksinasi COVID-19 secara besar-besaran sehingga ke peringkat global. Diseru setiap individu bertanggungjawab untuk mengambil vaksin COVID-19 sebagai langkah untuk mengekang penularan wabak bersama-sama di samping melindungi diri, keluarga dan masyarakat. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada doktor kerana sudi berkongsi tentang bahayanya pandemik COVID-19 dan juga Datuk Seri telah mengupas tentang isu berbangkit berkenaan pengambilan vaksin COVID-19. Kita dengar perkongsian dari Prof. Buddha. Silakan. Terima kasih saudari ahli panel dan para penonton yang saya hormati. Disebabkan masa sedang mencemburi kita
pada malam ini saya bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh panel pertama dan panel kedua kita sebentar tadi. Vaksin yang dianggap sebagai satu isu besar di Malaysia oleh kerana mentaliti masyarakat sudah terpengaruh oleh momokan golongan anti vaksin. Hal ini sudah saya jelaskan sebentar tadi, maka saya ingin tegaskan sekali lagi dengan membawa dalil Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-83 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, padahal apabila mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara rasmi dari mereka, yakni Rasul dan ulil amri. Berdasarkan dalil ini, jelaslah apabila kita ingin mengetahui kesahihan sesuatu berita, sesuatu khabar, kita perlu merujuk kepada ahli-ahli yang pakar, bukan sekadar mencari maklumat di internet semata-mata ya. Berbalik kepada bahayanya pandemik COVID-19 yang dikupaskan oleh panel kedua sebentar tadi, setiap daripada kita mesti memainkan peranan penting untuk menyedarkan masyarakat hari ini supaya mengambil suntikan vaksin bagi golongan yang layak mengambilnya. Selain itu, walaupun kita kini diisytiharkan dalam fasa endemik, pematuhan Standard Operating Procedure SOP perlu dipatuhi kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Wallahu alam, itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih para panel sekalian dengan intipati yang begitu padat dan memuaskan. Jadi, pengambilan vaksin telah menjadi tanggungjawab kita bersama bagi menangani penyebaran COVID-19 dan dijadikan endemik mengikut purata kes sekarang sudah beransur pulih. Demikian tadi perbincangan menarik berhubung kesedaran masyarakat terhadap pengambilan vaksin. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan topik ini. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan kesedaran untuk masyarakat dalam pentingnya pengambilan vaksin. Saya mewakili semua ahli panel mengucap setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi mendengar dan menyaksikan forum hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.